Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia Nadirah binti Awi dari Fakulti Pengajian Islam, kos Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Irma Mardina binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah A187656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurul Aina Izzatif, nombor matrik A189038. Saya Umi Maizatun Nabilah binti Jamaluddin yang bernombor matrik A186584. Nama saya Nur Syafiqah binti Amir. Nombor matrik saya adalah A186604. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mardia binti Rosilan, bernombor matrik A186497. Nama saya Nur Ain Alisa binti Nur Azam, nombor matrik A187692. Okey, pengenalan tentang scamper. Setiap manusia mestilah mempunyai keinginan untuk terus berkembang ke arah yang positif. Oleh itu, kita hendaklah berfikir secara kreatif untuk mengembangkan diri dengan berbagai cara ataupun dengan menghasilkan sesuatu yang baharu. Namun, untuk menjadi seorang yang kreatif tidaklah begitu mudah. Pada dasarnya, setiap orang lahir dengan kreativiti yang berbeza. Oleh yang demikian, kita haruslah mengembangkan kreativiti diri sendiri. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan teknik scamper. Okey, scamper ialah satu akronim dan setiap satu huruf tersebut mewakili satu proses pemikiran yang menjana pemikiran kreatif. Bagi setiap huruf dalam akronim iaitu SCAMPER, itu terdapat beberapa soalan yang boleh digunakan bagi membantu kita untuk menjana idea yang kreatif. Scamper merupakan teknik percambahan fikiran kreatif. Ia digunakan apabila sukar untuk tampil dengan idea-idea baharu, apabila seseorang itu cuba untuk membangunkan atau meningkatkan produk atau perkhidmatan. Jadi, di sini kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang scamper. Saya akan menerangkan tentang huruf pertama dalam teknik scamper iaitu S. Huruf pertama dalam teknik scamper adalah S yang merujuk kepada akronim substitute. Substitute di sini bermaksud menggantikan. Maksudnya di sini substitute adalah menggantikan bahagian daripada produk, proses atau perkhidmatan dengan sesuatu yang lain. Oleh kerana perkataan itu bermaksud menggantikan atau menukar, istilah ini juga menyerupai perkataan perubahan tetapi ia merujuk kepada beberapa kualiti produk seseorang individu. Ia bukan seperti hanya menukar beberapa ciri produk sahaja, tetapi memerlukan anda untuk memastikan bahawa ini akan menjadi revolusi untuk produk anda. Berikut ialah beberapa faktor utama yang perlu setiap individu menitik beratkan dalam produk mereka semasa menggunakan istilah pengganti. Perkara pertama yang perlu dicari dalam produk anda ialah jika terdapat sebarang masalah. Adakah terdapat apa-apa yang tidak diperlukan dalam produk atau pelanggan tidak menyukai sesuatu tentang produk tersebut. Apabila anda mengenal pasti ini, anda akan mengetahui bahawa terdapat sesuatu yang menyebabkan masalah untuk produk anda mencapai tahap yang sepatutnya. Di samping anda melaksanakan proses penggantian ini, anda juga perlu menitik beratkan tentang faktor berikut iaitu apabila anda mengeluarkan atau menggantikan beberapa ciri dalam produk anda, ia akan menurunkan harga kos untuk produk tersebut. Selain itu, jika sebahagian pelanggan menyukai ciri yang terdapat pada produk yang lama, perkara ini akan menyebabkan anda kehilangan sebahagian daripada pelanggan anda. Selain daripada masalah yang boleh ada dalam produk, anda juga harus mencari keperluan untuk produk tersebut. Kadang-kala, pelanggan mengharapkan lebih daripada produk anda dan kehilangan sebarang ciri kecil bermakna produk anda tidak akan diutamakan di pasaran sebagaimana yang sepatutnya. Selepas keperluan, anda mesti mencari perubahan perkara yang tidak berkaitan dengan bahagian fizikal dan ciri produk. Itu boleh menjadi nama, harga serta konsep kepada apa-apa perkara lain yang akan menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk anda. Sebagai contoh, di sini saya memberi suatu produk iaitu rumah permainan kanak-kanak. Jika anda membuat rumah permainan kanak-kanak, anda boleh menggunakan teknik scamper iaitu substitute dengan cara menggantikan kaca dengan plastik untuk membuat tingkap rumah permainan kanak-kanak. Faktor utama yang dititik beratkan dalam penggantian tingkap ini adalah faktor keselamatan. Hal ini kerana tingkap kaca mudah pecah dan sangat berbahaya terhadap keselamatan kanak-kanak.
ia boleh menyebabkan luka jika bahagian tingkap pecah. Pemilihan tingkap jenis plastik sangat bersesuaian dalam menggantikan tingkap kaca rumah permainan kanak-kanak kerana plastik tidak mudah pecah. Selain itu, plastik ringan serta mempunyai kos harga yang sangat berpatutan. Di samping itu, tingkap plastik mempunyai penampilan yang cantik dan yang paling utama adalah selamat. Okey, baiklah. Seterusnya huruf C, combine, yang bermaksud gabungan. Teknik scamper boleh juga digunakan dalam proses meningkatkan lagi pemasaran sesuatu produk yang dijual. Maksud combine ialah proses berfikir dan menggabungkan dua atau lebih bahagian tertentu objek sedia ada dengan objek lain dengan tujuan untuk mencipta hasil yang berbeza dan lebih baik. Contohnya, anda mengambil inisiatif untuk menggabungkan aiskrim yang anda jual tadi dengan makanan iaitu roti dan lain-lain bertujuan untuk menambahkan kesedapan aiskrim yang dijual. Teknik gabungan cenderung untuk menganalisis kemungkinan menggabungkan dua idea, peringkat proses atau produk dalam satu output yang lebih cekap. Tambahan pula, ia juga dapat menggabungkan dua idea inovatif yang boleh membawa kepada produk atau teknologi baharu yang membawa kepada kekuatan pasaran. Contohnya, pergabungan teknologi telefon dengan kamera digital menghasilkan produk revolusi baharu dalam industri telekomunikasi. Saya akan menerangkan kepada anda semua iaitu huruf A dari perkataan scamper. A ialah bermaksud adapt, iaitu menyesuaikan produk atau perkhidmatan untuk keluaran yang lebih baik. Pelarasan ini boleh berkisar antara perubahan kecil kepada perubahan radikal dalam keseluruhan projek. Penyesuaian juga adalah salah satu teknik yang cekap untuk menyelesaikan masalah melalui peningkatan sistem yang sedia ada. Selain itu, adapt ini juga merupakan proses memikirkan dan melakukan adaptasi idea yang sudah ada untuk memecahkan masalah yang berkaitan. Okey, jadi bagaimanakah kita boleh menyesuaikan produk yang sedia ada? Okey, contohnya kalau kita tengok pada zaman dahulu, teknologi tidaklah begitu canggih. Waktu tu Facebook dicipta untuk komputer sahaja, tidak boleh menggunakan di telefon bimbit. Dan tetapi sekarang ini kita dah boleh menggunakannya dengan lebih pantas lagi, iaitu hanya melalui penggunaan telefon bimbit. Selain itu, matlamat adapt di sini adalah kita ingin menjadikannya lebih baik dari perspektif proses. Adakah ada cara yang kita boleh menjadikan sesuatu proses itu lebih fleksibel supaya kita dapat menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat? Dan dengan produk itu, adakah apa-apa yang boleh kita tambahkan pada produk untuk menjadikannya lebih baik? Jadi, saya tunjukkan contoh ini pula. Lihat klip kertas saya. Klip kertas ini yang diperbuat daripada logam. Tetapi apa yang saya dapati, kadang-kadang dengan klip kertas logam ini, kertas kita akan tergelincir dengan agak mudah kerana ia tidak benar-benar mencengkam pada kertas. Okey, di sini ada klip kertas yang bersalut getah. Jadi ia sangat mudah. Kita hanya perlu menyesuaikan konsep klip kertas ni yang diletak salutan getah di atasnya untuk memastikan kertas anda tidak mudah terurai. Jadi saya tunjukkan contoh. Ini adalah klip kertas yang diperbuat daripada logam, jadi mudah tergelincir. Jadi sekiranya kita menggunakan klip kertas yang disalut dengan getah, disalut getah, dia macam susah sikit nak tergelincir. Okey, itu sahaja daripada saya. Hari ini saya akan menjelaskan huruf M dalam teknik scamper. M bermaksud modify, magnify dan juga minify atau lebih
lebih jelasnya adalah memperbesar. Magnify adalah berusaha memikirkan dan melakukan untuk pembesaran dan perluasan idea yang dapat memberikan nilai tambah atau memberikan wawasan baru tentang komponen-komponen pembelajaran yang paling penting. Magnify juga adalah keupayaan pengubahsuaian untuk menjadikan produk, proses atau perkhidmatan menjadi lebih besar, lebih kuat dan juga lebih tebal dan lain-lain. Selain itu, Magnify juga pengubahsuaian produk, proses atau perkhidmatan menjadi lebih kompleks atau lebih sederhana dan menjadi lebih baik sehingga terbentuk produk, proses atau perkhidmatan baharu. Selain itu juga, Magnify keupayaan mengubahsuaian untuk menjadikan produk, proses dan perkhidmatan menjadi lebih sederhana, lebih kecil, ringan dan lain-lain. Sebagai contoh, cermin mata orang dewasa mempunyai ukuran yang lebih besar yang bersesuaian untuk dipakai oleh orang dewasa, dan kita perlu mengubah suai cermin mata tersebut untuk berukuran lebih kecil untuk dipakai oleh kanak-kanak. Selain itu, cermin mata juga mempunyai pelbagai bentuk seperti bulat, empat segi dan juga lain-lain, dan ini kerana untuk menyesuaikan dengan bentuk muka seseorang. Terima kasih. Sampel yang seterusnya adalah huruf P. P bermaksud put to another use, atau secara keterangan lainnya adalah produk asal dimanfaatkan kegunaannya untuk penggunaan lain, tetapi masih mengekalkan fungsi asal sesuatu produk. Sebagai contoh, saya memilih cermin mata sebagai produk untuk teknik P, put to another use. Seperti yang kita ketahui, cermin mata berfungsi sebagai alat bantuan penglihatan untuk membantu individu yang tidak mempunyai penglihatan yang jelas, juga boleh melindungi mata daripada sinaran UV. Jadi fungsi asal cermin mata ini adalah untuk perlindungan mata. Idea ini kita boleh transformasikan kepada kegunaan produk yang lain, iaitu sebagai contoh, produk yang pertama saya pilih adalah goggle. Goggle juga berfungsi sebagai perlindungan mata, tetapi dalam situasi yang berbeza, di mana goggle dapat melindungi mata daripada dimasuki air ketika berenang ataupun menyelam semasa mandi kolam. Dan jelaslah kita lihat goggle ini dapat mengekalkan fungsi asal cermin mata, iaitu sebagai perlindungan mata. Seterusnya, sebagai contoh yang kedua, saya memilih produk face shield. Face shield ini berfungsi untuk melindungi kawasan wajah termasuk mata daripada percikan droplet semasa pandemik ini. Tetapi digunakan dalam situasi yang berbeza, di mana ia dapat melindungi wajah dan mata daripada terkena percikan droplet dan mengelakkan kita daripada terkena jangkitan kuman daripada individu yang berpenyakit. Jadi kedua-dua produk ini, goggle dan face shield, mampu mengekalkan fungsi asal cermin mata, iaitu sebagai perlindungan mata. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seperti yang dimaklumkan, saya akan menerangkan sedikit mengenai huruf E yang terdapat di akronim Scamper. Huruf E yang terdapat di akronim Scamper membawa maksud elimination, yang mana jika kita diterjemahkan di dalam bahasa Melayu ialah pembuangan ataupun penyingkiran ataupun penghapusan. Elimination ini merupakan satu idea di mana seseorang itu berusaha untuk menyederhanakan ataupun memudahkan satu produk tersebut dengan cara membuang ataupun menyingkirkan komponen-komponen yang sedia ada sehinggalah terciptanya satu produk yang baru, ataupun menambahkan butiran produk-produk supaya produk tersebut menjadi lebih baik. Contoh mudah yang boleh diambil ialah berikut.
kita boleh mengeliminasi komponen yang tidak penting detek tikus. Misalnya, detek tikus tidak semestinya mempunyai tombol kerana boleh diganti dengan sensor inframerah untuk mengesan gerakan arah jari dan jari tangan. Contoh seterusnya ialah meminamakan penggunaan bahan ataupun produk yang tidak mesra alam supaya alam sekitar kita dapat dijaga dan diguna untuk generasi yang akan datang. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses penyingkiran komponen-komponen terhadap sesuatu produk, kita seharusnya mempertimbangkan beberapa soalan yang penting sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Antara persoalannya ialah komponen-komponen apakah yang boleh kita singkirkan tanpa memberi kesan terhadap fungsi yang sedia ada ataupun dapat menambah baik pulih fungsi yang sedia ada. Seterusnya, apakah cara untuk memudahkan satu produk supaya senang untuk diguna oleh pengguna-pengguna yang lain? Dan apakah komponen-komponen yang tidak penting ataupun komponen yang tidak diperlukan yang boleh kita buang? Dan apakah yang akan terjadi jika kita buang satu komponen tersebut? Adakah dengan cara membuang komponen tersebut dapat menjimatkan kos? Berikut merupakan soalan-soalan penting yang harus kita pertimbang sebelum kita melaksanakan proses penyingkiran terhadap sesuatu produk. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kita tiba pada huruf yang terakhir, iaitu huruf R. Okey, apa yang dikatakan dengan huruf R ini? Okey, R ini diambil daripada perkataan rearrange ataupun ia dikenali sebagai reverse. Bukannya reverse kereta, tapi pembalikan ataupun rearrange dikatakan dengan susun semula. Bagaimana dikatakan dengan susun semula ni? Mari kita selami satu persatu. Yang pertama, apa yang dikatakan dengan susun semula? Okey, susun semula ini ialah bermaksud kita perlu menyusun semula dari segi prosesnya, dari segi komponennya dan juga boleh dari segi langkahnya. Sebagai contoh, semua orang mesti biasa kan dengan fast food. So, kita akan masuk contoh kepada restoran fast food. Okey, bagaimana kita ingin mengaplikasikan konsep reverse ataupun rearrange ni di restoran fast food? Iaitu dengan cara pembayaran. Seperti sebelum ini, kita kebiasaannya makan dahulu, bayar kemudian. Namun, kita boleh rearrangekan langkah pembayaran, membuat pembayaran dahulu, baru makan. Jadi, kita perlu melihat kepada poin yang seterusnya, iaitu fungsi dan kesannya. Okey, apabila kita mengubah langkah tersebut, adakah ianya berfungsi dan adakah ia punya kesan, memberi kesan yang lebih baik, lebih memudahkan ataupun lebih menyukarkan? Sekiranya kita merasa dengan langkah yang kita ubah itu lebih memudahkan, itu bermaksud teknik kita berjaya. Kesimpulannya, scamper adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam mengatasi setiap masalah. Scamper didasarkan pada pemikiran bahawa segala sesuatu yang sudah ada. Scamper juga merupakan akronim dari setiap huruf yang menggambarkan cara yang berbeza dari yang sudah ada untuk menghasilkan idea-idea baru dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih.